Shalom Bapak Ibu Saudara, 平安，主内蒙爱的弟兄姊妹们， senang hari ini boleh bertemu kembali. 很高兴能够再次与大家相会。 Saya percaya kita semua ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. 我相信所有的人都在爱的怜悯和 Hari 神 ini 的爱当 kita 中。 akan belajar satu kebenaran firman Tuhan 今天我们要一起来学一个真理， dengan tema hidup yang layak. 就是与福音相称的生活。 Kita akan belajar dari satu kitab Filipi pasal yang pertama. 我们要从腓立比书的第1章来学习。 Yang akan mendasari untuk bacaan kita hari ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21. 首先，我们看腓立比书第1章第21节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。上帝的名当称赞美。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 被主爱和爱主的弟兄姊妹们， satu kali saya berjumpa dengan seorang bapak begitu. 有一次我遇到了一个先生， Dia menceritakan tentang anaknya yang sedang merantau. 他在给我讲述了关于他孩子的事情。 Nah, anaknya jauh-jauh merantau ke Bali. 那他的孩子到巴厘岛去玩， Kita tahu bersama ya, Bali itu tempat yang enak begitu. 我们知道巴厘岛是旅游胜地， Yang tentunya memberikan banyak peluang untuk orang bekerja. 所以有很多工作的机会。 Namun ada satu hal yang Bapak ini merasa ada keberatan ketika anaknya ini harus kerja di sana. 但是当他的孩子必须要到那里去工作的时候，有一件事情让他不放心， Di mana anaknya ini sudah punya istri dan juga punya anak. 因为他的孩子已经有太太也有孩子了。 Sudah beberapa bulan anaknya ini ada di Pulau Bali ini. 那他的孩子在巴厘岛的话是有一段时间了， Tentunya dia di sana bekerja dengan giat, bekerja dengan keras. 当然他努力的在那里工作。 Memang dia sudah mendapatkan pendapatan di sana. 那的确，因为在那里收入不错， Namun karena di sana mereka harus kontrak begitu ya, harus membayar uang makan dan lain sebagainya. 因为要付房租，还有生活费，其他的各项费用。 Jadi antara pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. 那他的收支之间就要如何去平衡？ Padahal dia punya anak, dia juga punya istri. 因为他有太太也有孩子， Akhirnya si bapak ini mencoba mengajak diskusi anaknya ini. 所以这个先生就和他的儿子一起来讨论， Apakah ini sesuatu yang layak untuk kamu perjuangkan di sana? 那这个是否值得你去追求？ Kalau setiap bulannya kamu hanya pas begitu. 如果每一个月单单就够你自己用罢了， Di mana kamu harus tinggalkan istrimu, 然后你必须要离开你的太太， kamu juga tinggalkan anakmu. 然后要离开你的小孩儿。 Saya pikir sepertinya kamu perlu memikirkan ulang apakah harus tetap bertahan di sana atau lebih baik kamu pulang ke kampung. 所以你需要思考的就是你继续在巴厘岛呢，还是最好你回老家来？ Orang tuanya merasa hal ini tidak layak untuk diperjuangkan dengan harus meninggalkan anak dan istrinya. 因为对于父母来说，他的儿子离开他的妻儿，在远方去工作，这个不值得。 Padahal kalau kamu bekerja di kampung halamannya itu jauh lebih baik. Kamu juga bersama keluargamu, bersama bertumbuh di sana. 如果在老家工作的话，最少可以和家人一起共同的生活和成长。 Akhirnya Bapak Ibu Saudara memang akhirnya anak ini kembali ke kampungnya. 所以最后他的儿子就回到了老家。 Dan bersyukur akhirnya memulai usaha bersama anak dan istrinya dan puji Tuhan
usahanya jadi lebih baik. 所以这个先生就和他的儿子还有媳妇一起来做了一个生意，然后感谢主，他的生意还不错。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 爱主和被主爱的弟兄姊妹们， seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. 在我们的生活当中，常常有很多的选择。 Dan tentunya setiap pilihan memiliki konsekuensi di dalamnya. 那每一个选择都有相应的后果要去承担， Mesti ada harga yang harus dibayarnya. 那有需要我们付的代价。 Menjadi pertanyaannya, layakkah saya memperjuangkan hal ini dengan situasi kondisi seperti ini? 如果以这样的形式我去不停的奋斗，值得吗？这成了一个问题。 Atau sebenarnya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, ini sebenarnya nggak layak. 那或者是我所做的这一切，实际上一文不值。 Misalnya dalam kita bekerja. 比如说我们工作， Saya yakin dan percaya kalau kita ditanya ya bekerja untuk apa begitu, 当我们被问到你为什么工作， pasti jawabannya ya tentunya untuk kebahagiaan keluarga. 当然说为了家人的幸福。 Namun tidak sedikit keluarga merasakan tidak adanya bahagia ketika mereka bekerja. 但是有很多的家庭并不觉得幸福，虽然他们在努力的工作， Bukan karena tidak adanya penghasilan, 并不是说他们没有收入， bukannya tidak mencukupi akan kebutuhan, 不是说他们的需要没有得到满足， tetapi seringkali keluarga menjadi korban karena pekerjaan. 常常因为收入的问题，家庭成为了牺牲。 Yang berawal bekerja demi keluarga, demi kebahagiaan keluarga, 那以家庭为目标，他去奋斗， tapi nyatanya keluarga justru dikorbankan demi sebuah kesuksesan. 但是为了成功，家庭却被撇弃在了一边。 Bukan berarti bekerja itu salah Bapak Ibu Saudara. 并不是说这个工作错了。 Sekali lagi tidak salah Bapak Ibu Saudara bekerja, itu harus, itu sebagai tanggung jawab kita. 再一次来讲，作为我们的责任和义务，我们应该要做工。 Tetapi jangan sampai karena pekerjaan, karena kesibukan kita bekerja, kita jadi mengabaikan keluarga kita. 但是一定要记住，不要是忙于工作，反而就忘记了我们的家人， Mengabaikan pasangan kita, 忘记了我们的配偶， mengabaikan anak-anak kita, 忘记了我们的儿女， bahkan tidak jarang juga mengabaikan kehidupan kerohaniannya dengan Tuhan. 那甚至忘记了与神建立关系。 Dengan alasan karena sibuk bekerja sehingga hari ini sudah tidak bisa lagi bersekutu, bahkan beribadah dengan Tuhan. 因为太忙，所以没有时间去崇拜和团契。 Apakah hal yang demikian layak untuk kita perjuangkan? 那这一切我们所追逐的值吗？ Pernah juga Bapak Ibu Saudara saya membaca dalam sebuah surat kabar begitu ya. 那我曾经读到一个消息， Ada satu produk baru yang akan diluncurkan tahun ini. 那今年会有一个新的产品要出来。 Bagaimana orang ini rela membeli produk itu? 那人要如何愿意去买这个产品？ Sampai rela menginap di depan mall supaya besok mall dibuka dia bisa membeli yang pertama. 为了要买到这个东西，所以他晚上就睡在商场的门口，所以一开门他就可以进去购物。 Yang padahal tiap tahun ini produk selalu diluncurkan. 但是这个产品每一年都有更新， Artinya Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang seringkali memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diperjuangkan. 换言之，就是有很多人他一直在追逐那一些不值得去追寻的东西。 Semestinya kita memikirkan ulang apa yang hari ini kita sedang perjuangkan, apakah ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. 所以今天我们要一起来反思我们现在所追逐的东西，
值得我们去 Apakah ini 执着 dalam 吗？ keluarga 特别是在我们的 dalam 家庭当 pekerjaan 中，在我们的工作当 maupun 中， di dalam pelayanan. 在我们的服饰当中。 Seorang misionaris yang terkenal bernama Jim Elliot, 那 Jim Elliot 是一个很有名的宣教士， dia pergi Bapak Ibu Saudara ke suku-suku yang dalam. 他到这个偏远的地方厄瓜多尔去传福 Dia 音， menjadi martir di sana. 他成为了 Satu kalimat 殉道士。 Satu kalimat yang menarik dan menguatkan banyak para hamba Tuhan dalam pelayanan. 那有一句他的话，让很多的传道人得到了坚固和刚强。 Dia berkata, bukan orang bodoh jika ia rela melepaskan apapun miliknya karena mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus. 他说：“如果一个人愿意放弃生命当中所有的一切，得到基督，他不是一个愚昧的人。 Saudara, dia menyadari kalaupun dia pergi ke pedalaman, ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, 他去到了很难被福音传到的地方， dia harus meninggalkan segala kenyamanan yang selama ini dia rasakan, yang dia miliki, 他离开自己舒适的生活环境， untuk dia pergi memberitakan Injil. 去传扬主的福音。 Ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, dipikirkan, dan dikerjakan. 那这是值得去追逐的事业。 Sehingga Injil bisa diberitakan. 那福音可以传到地角。 Dan puji Tuhan, daerah pedalaman-pedalaman itu yang pernah dia jangkau boleh mendengar Injil. 感谢主，他曾经服侍的地方，后来信主了。 Walaupun dia harus mati martir di sana. 虽然他自己要成为殉道士，死在了那里。 Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau kita melihat di dalam kitab Filipi yang hari ini kita belajar bersama. 今天我们也来看腓立比书， Dalam Filipi 1 ayat 21, 腓立比第1章的第21节， dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 因我活着就是基督，我死了就有益处。 Bapak Ibu Saudara, jika pertanyaan ini diberikan kepada kita begitu ya, 弟兄姊妹们，如果这个话向我们提问的话， mana lebih mudah untuk kita pilih dan kita lakukan? 那哪一个更容易去选择，更容易去做呢？ Hidup bagi Kristus atau menganggap mati adalah keuntungan? 是为基督而活呢，还是说死了是有益处的？ Mana kira-kira Bapak Ibu Saudara? Daja Hidup bagi hui. Kristus atau mati adalah keuntungan untuk kita bisa pilih 大家 lakukan. 选择为基督而活呢，还是说死了也有益处？ Mana kira-kira pilihan kita? 大家的选择是什么呢？ Mungkin ada yang memilih ya hidup bagi Kristus kayaknya lebih mudah begitu. 那有人可能觉得为主而活更容易， Atau mati adalah keuntungan. 或者死了还有益处。 Jika kita ingin mati adalah keuntungan, 如果我们盼望死了也有益处的话， bisa juga ini menjadi sebuah pilihan kita. 那也可以成为我们的一个选择。 Ya bisa jadi paling tidak ada dua alasan. 那至少有2个理由。 Alasan yang pertama karena saya tahu, saya sudah percaya Yesus, mati adalah keuntungan karena saya akan memperoleh anugerah keselamatan itu di dalam Dia. 因为我知道我已经信主了，即便我死了，在基督里我有永恒的生命。 Artinya saya akan menjadi orang yang berbahagia karena saya mati di dalam Tuhan, saya memperoleh anugerah keselamatan itu. 所以我成为一个很喜乐、幸福的人，因为我知道我是在主里死的人。 Atau pandangan yang kedua, mati adalah keuntungan 那第2个觉得死了有益处的人， karena daripada saya menderita, sepertinya mati jauh lebih baik. 因为我长期遭受病痛的侵害，然后死了比活 Nah Bapak 着 Ibu 更 Saudara 好。 saat itu ya orang-orang di dalam jemaat Filipi 那在腓立比教会的这些会友，当时的情况是怎么样的呢？
Tidak sedikit memang mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. 他们正受到逼迫和很多的困境。 Hal ini pun bisa dipandang menjadi dua cara pandang. 那可以从两个不同的角度去看待。 Ketika menghadapi penganiayaan dan penderitaan. 当他们遇到逼迫和这个迫害的时候， Satu memang kesadaran, kalaupun aku mati aku sudah di dalam Tuhan, gak ada masalah. 当然他第一方面是意识到，因为我已经信主了，所以死了也无所谓。 Atau yang kedua, 或者是第二个方面， ya sudahlah daripada aku terus menderita penganiayaan gara aku ikut Tuhan, lebih baik aku mati. 如果我因为信主一直在这个痛苦当中，还不如死了罢了。 Hal ini pernah saya alami saudara ketika saya mengunjungi beberapa jemaat. 当我在探访几位会友的时候，遇到类似的问题， Ketika jemaat ini mengalami satu pergumulan yang berat, sakit penyakit di dalam dirinya. 因为他患有长期的这个疾病， Dia berkata kalau boleh Tuhan panggil saya saja. 他说如果可以的话，上帝现在就把我取走好了。 Bukan karena dia memiliki satu keyakinan, kepercayaan ya, setelah saya mati saya masuk surga. 不是因为说他信主了，他死了以后就可以去天国， Saya akan bersama Tuhan dan memuji, memuliakan namanya. 然后我会跟上帝在一起，要赞美荣耀 Tetapi 神 karena 的 saya 名。 sudah tidak kuat lagi menghadapi sakit, penyakit, dan penderitaan ini. 原因是因为长期在病痛当中，他已经无力再去面对他的病痛。 Dan biarlah kalaupun saya mati di dalam Tuhan. 即便死了，我也死在主里面。 Tidak karena saya marah kepada Tuhan atau saya kecewa kepada 不 Tuhan. 是我对上帝感到失望，或者我对神生气。 Karena memang saudara tidak sedikit kadang karena kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan, dia memilih jalan yang lain ketika dia mengalami 那 kematian. 的确有很多人因为对上帝失望和对上帝绝望，所以他选择了另外的一条捷径。 Nah saudara, sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini, Paulus tidak memaksudkannya untuk hal itu. 在这里，使徒保罗不是这个意思， Tapi supaya jemaat yang ada di Filipi boleh menyadari bahwa kalaupun mereka hidup adalah hidup bagi Kristus, 他是要让腓立比教会的会友意识到，他们活着是因基督的缘故， dan mati adalah keuntungan. 即便他们死了，也是 Karena 有 mereka sudah 益处的 hidup，di dalam Tuhan. 因为他们已经活在主里面了。 Dan artinya kita sudah siap menghadapi segala sesuatu ketika kita mengikut Tuhan. 也就是说，当我们在跟随主耶稣的脚踪的时候，我们已经预备好心去面对各样的后果。 Saudara, ikut Tuhan itu tidak harus menderita. 那跟随主的脚踪不一定是一直受苦的。 Banyak orang kan bilang ya ikut Tuhan itu pasti menderita. 那有很多人说，跟随主的脚踪是一条苦路。 Saya katakan ikut Tuhan tidak selalu menderita. 那我要告诉大家，跟随主的道路不一定一直是苦楚， Karena bahagianya jauh lebih banyak. 因为喜乐多于苦难。 Tapi kalaupun kita mengalami penderitaan, penganiayaan, 即便我们受到苦难，即便我们受到逼迫， kita sudah siap. 我们已经预备好了心。 Artinya tidak perlu mencari-cari penderitaan sehingga kita bisa dikesankan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. 所以我们没有必要去寻找苦难，把我们显得很属灵。 Sehingga banyak orang Kristen selalu berkata, ya inilah resiko saya jadi anak Tuhan, hidup saya menderita. 所以有的人就会说：“哎呀，这就是成为主的儿女要受苦。” Yang padahal setelah kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, ternyata penderitaan yang dia alami bukan karena Injil, bukan karena Kristus, tetapi karena perbuatannya sendiri. 但是当我们跟他去更深入的交流，我们发现他受苦不是因为福音的缘故，而是因为他自己的个人行为。 Tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara. 那所以不是这样的。 Kesadaran karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan menjadi sebuah kesadaran yang penting
penting dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya. 作为信主的人，活着就是为了基督，死了也有益处，是我们应该意识到的问题。 Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini, kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita. 所以，当我们面对各样的境遇和状况的时候，可以以喜乐的心去面对。 Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang secara kebetulan di mana Allah tidak tahu. 那我们相信，在我们生命当中所发生的所有一切，并非偶然，也不是上帝不知道的。 Kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah tahu apa yang sedang kita alami. 我们的上帝知道我们所经历的、正在经受的。 Dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang kebetulan. 没有一件发生在生命当中的事情是偶然的。 Allah punya rencana di dalamnya. 上帝在里面有他的计划。 Sebagaimana di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14 di sana dijelaskan. 在腓立比书的第1章12到14节，这样给我们解释。 Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄。 多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。 Dari sini saudara Paulus mau menyampaikan sesuatu kepada kita. 在这里，使徒保罗要告诉我们一些重要的信息。 Bahwa apa yang aku alami hari ini, apa yang aku sedang kerjakan adalah sesuatu yang layak untuk saya perjuangkan. 我今天所经受、所努力的一切，是值得我去追逐的。 Justru apa yang terjadi atasku ini menyebabkan kemajuan Injil. 那落在我身上的所有的这些灾难，让福音可以更加的兴旺。 Orang berpikir kalau aku di penjara, Injil tidak akan diberitakan. 有人认为，如果我在监狱里，福音就不能被传扬了。 Orang berpikir kalau saya di penjara, orang-orang yang percaya akan menjadi takut dan mereka tidak berani lagi untuk memberitakan Injil. 有的人认为，如果我坐在监狱里，那些信主的人就没有胆量去传讲福音。 Tidak demikian. 不是这样的。 Justru apa yang aku alami, aku masuk dalam penjara ini, 就是因为我现在身处牢狱当中， justru kemajuan Injil semakin nyata. 福音更加的兴旺。 Dari sini kita melihat satu pekerjaan misi Bapak Ibu Saudara. 所以在这里我们看到了福音和宣教的这个重要性。 Ada banyak gereja tidak melakukan pekerjaan misi 那有很多的教会，他们不做宣教的事工， karena seringkali misi ini adalah satu pelayanan yang hanya mengeluarkan uang. 因为宣教事工需要很多的经费支撑， Hasilnya tidak nampak. 然后也并不是说很容易达到效果， Jumlahnya tidak kelihatan. 然后这个得救的人数也是寥寥无几。 Karena seringkali yang mereka ukur adalah berapa orang yang sudah dimenangkan, berapa orang yang sudah bertobat dan percaya. 经常问的问题是：你去传了这么久的福音，有多少人得救了？有多少人信主了？ Kalau kita melihat dari apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, 如果我们看使徒保罗给我们讲的， bukan berbicara tentang berapa jumlah orang yang percaya.
不是在讲信主的人的 Tetapi 数量， bagaimana Injil itu sudah semakin luas disebarkan. 而是讲福音更加的被广传。 Dalam bagian ini dikatakan Injil sampai istana dan semua orang lain. 在这里讲到福音传到了御云全军和其余的人中。 Tidak dikatakan jumlahnya ada berapa. 那我们常常是去算它的数量有多少， Tapi di mana ada begitu banyak wilayah yang akhirnya mendengarkan Injil. 但是在传扬福音的过程当中，有很多未信之民，他们听到了福音。 Kenapa Injil bisa sampai istana Bapak Ibu Saudara? 那为什么这个福音可以传到御云经当中呢？ Padahal posisi Paulus ada di dalam penjara. 因为使徒保罗他身处牢狱之中。 Nah ternyata Rasul Paulus waktu dia di penjara, dia bisa tinggal di satu tempat begitu. 那使徒保罗他住的这个牢房跟我们现在的不一样，他是居家监禁。 Meskipun dia harus diborgol, dirantai begitu. 那虽然要戴上镣铐 Dan kemudian diikatkan kepada penjaga yang menjaganya. 然后要被锁在一个固定的地方。 Berbeda ya dengan penjara-penjara yang lain. 那与其他的监狱是不一样的。 Nah kita mulai bulan kemarin itu dapat kesempatan melayani teman-teman yang ada di Rutan Polda. 那上个月的话，教会有这样的机会去服侍那些在监狱里面的狱友。 Waktu saya melayani di sana, rata-rata mereka masuk dalam sebuah kerangkeng besi begitu ya, tempat yang ditutup dengan besi. 那我去的时候，我就发现他们差不多都是住在那个铁笼子 Jadi 里 dipisahkan 面 dengan jeruji besi begitu ya. 所以有很多的铁栅栏隔起来， Bebas sih mereka cuma ada di kamar saja. 所以他们只能在那个笼子里面有 Tidak 活 bisa 动的空 keluar 间 begitu ya. 他当然不可以走到任何 Nah 的地 kalau 方 zaman 去。 Rasul Paulus, dia diikat talinya dengan rantai, dihubungkan dengan satu tentara yang menjaganya. 但是使徒保罗的话，就是他自己的手上的这个手链，不是手链，这个锁链是跟另外一个士兵这个锁在一起的。 Nah ternyata pada saat Rasul Paulus di penjara itu ya, dia boleh dikunjungi. 所以当他住在监狱的时候，可以有人去探访。 Ketika orang-orang datang menjumpai Rasul Paulus begitu ya, 那当有人到这个使徒保罗的地方探访他的时候， Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka yang datang kepadanya. 所以他就向这些访客传福音。 Kalau misalnya itu setiap hari begitu ya, tentunya Injil setiap hari diperdengarkan. 所以如果每一天有访客的话，每一天他都在传福音。 Yang artinya penjaga atau tentara di sebelahnya pun mendengarkannya juga. 也就是说，旁边这个看守他也跟着一起听到了福音。 Dan tentunya tidak satu tentara yang menjaganya. 那当然，守他的不会只有一个 Tentara 看守， ini akan terus berganti satu dengan yang lainnya untuk menjaga Paulus. 因为这个看守他是要每日更换的。 Karena seringlah tentara-tentara yang berjaga-jaga ini mendengarkannya, akhirnya ini menjadi bahan diskusi bagi mereka. 因为这些看守他们常常听到福音，所以最后福音就成为他们聊天的谈资。 Yang tentunya ini bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan dia di penjara. 那当然，使徒保罗不是在监狱里一天 Kira-kira 两 2 天到 tahun 晚， Bapak Ibu Saudara. 他大概在那里有2年的 Nah 时 bayangkan 间。 2 tahun setiap hari mendengarkan Injil, mereka dengar satu dengan yang lainnya, pasti akan mereka diskusikan. 那想想看，在2年当中，每天都听到福音，那当然他们一定会有谈论的。 Nah, ketika berbicara Injil tentunya berbicara tentang kabar baik. 所以他们谈论的当然就是福音， Bukan tentang apa yang manusia lakukan kepada Tuhan. 而不是说人为上帝做了什么， Melainkan tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan umat manusia. 而是听到上帝为人做了什么。 Saya membayangkan begitu ya, yang berjaga-jaga pasti akan saling tukar informasi. 所以我相信这个看守他们之间就会相互的交流、互换信息。 Kamu kemarin jaga Paulus. 哎，可不可以你去看守保罗？ Kalau dia orang Semarang, jawabannya katanya kan. 如果是三保罗的人的话， Aku kemarin yang jaga.
我可以去看的。 Kemarin cerita tentang apa dia? 他昨天讲了什么？ Wah, tentang Yesus yang mati menebus kita. 他昨天讲了耶稣为我们死在十字架上救赎了我们。 Wah, aku kemarin juga dengar itu. 哎，我昨天听到的是一样的。 Terus lanjutannya apa? Lanjutannya apa? 那接下来下文是什么呢？ Saudara bayangkan itu menjadi diskusi mereka setiap hari sehingga tidak heran Injil sampai di istana karena mereka adalah orang-orang yang berjaga di sana. 因为每一天福音在传讲，所以当然就不奇怪了，在御云的全军当中，福音被传开了。 Sehingga bagi Rasul Paulus, Bapak Saudara, ini bukan sesuatu yang gak ada artinya dia di penjara. 所以对于使徒保罗来说，关在牢狱当中，不是说没有益 Tetapi 处的， sesuatu yang layak untuk dijalani. 而是值得他去追寻的。 Karena dengan dia di dalam penjara, dia berkesempatan untuk membagikan Injil ini. 因为被锁在牢狱当中，因此他有了机会把福音传讲。 Banyak orang yang mendengar 有很多的人听到了福音， dan banyak orang mengerti tentang Injil itu. 有很多的人明白了福音， Tentunya ini adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan. 所以当然这是值得去做的一个工。 Dan itu juga kerinduan waktu saya ditawari mau nggak pelayanan di Rutan Polda. 那当我被就是推荐去这个服侍狱友的时候， Saya bilang saya bersedia. 我说我愿意去。 Karena saya tahu bukan hanya dia saja yang akan mendengar. 那我说我相信不单单是狱友可以听到， Tentunya ada orang-orang lain juga yang akan mendengar. 那其他的在那里的人也可以听到福音。 Kerinduan saya ketika mereka nanti pulang dari situ, teman-temannya akan bertanya, kamu tadi ngapain? 所以当他回去的时候，他的朋友一定会问：哎，你们今天做了什么？ Ini menjadi kesempatan untuk mereka memberitakan Injil yang sudah mereka dengarkan. 所以这就成为了他们去传已经听到的福音的机 Jeruji 会。 penjara tidak menghalangi orang untuk mendengarkan Injil. 那被锁在牢狱当中，并不会阻止福音的传讲。 Apalagi dengan kita dalam kehidupan hari-hari kita. 那我们这些自由的人，不是更自由的可以去传讲吗？ Yang setiap hari kita dipertemukan dengan banyak orang dalam hidup kita. 在我们的生命当中，每天遇到各种各样的人， Apakah saudara juga memperjuangkan untuk memberitakan Injil ini kepada mereka? 是否在努力的把福音传给他们？ Ini adalah sesuatu yang layak untuk kita lakukan, saudara. 因为这是值得我们去做的一件事情。 Yang kedua, saudara, apa yang membuat Rasul Paulus merasa ini layak untuk diperjuangkan? 那第二个方面就是让保罗认为这个值得去做的事情。 Dikatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 也就是在主里的弟兄，因着保罗的捆锁，不再怀疑，而且更加大胆的去传讲福音。 Saudara, justru ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus, ada begitu banyak orang yang percaya, imannya semakin diteguhkan. 那因为使徒保罗被关在牢狱当中，其他的信徒信心得到了坚固， Mereka tidak takut. 他们不再惧怕。 Kalau kita gimana kira-kira, saudara? 那我们处于怎样的状态呢？ Misalnya nih saudara ya, 如果 karena saya itu memberitakan Injil begitu ya. 如果我去传福音 Kebetulan di bidang kita ini kan bidang misi begitu ya. 因为我又在宣教部， Tiba-tiba saya ditangkap, saudara. 然后突然我就被抓了， Karena menyebarkan Injil, membawa orang jadi Kristen. 因为传福音要带人信主。 Kira-kira apakah hal itu membuat saudara juga akan tambah percaya, semakin senang memberitakan Injil tanpa takut? 那是否会让大家更加敢于去传讲福音？ Atau saudara akan berkata dan mulai begitu ya? 或者是你们会另外的想法？ Hei, hati-hati kalau ngomong tentang Injil ya. 哎，你要小心哦，传福音， Nanti sama kamu kayak Pak Esau itu ditangkap kamu. 一会儿会像白少那样被抓起来的。 Udah hilangin aksesoris-aksesoris Kristen. 所以把你有任何基督的装饰取下来， Nanti ada sweeping loh.
那一会儿万一有人来清查的时候， Atau membuat saudara semakin yakin dan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk kita beritakan sehingga banyak orang yang percaya. 或者是因着被牢狱了，然后我们大家就更火热的去传讲福音。 Banyak orang terkadang ya menjadi takut. 那有很多的人变得害怕， Tapi saya yakin dan percaya kalau orang itu sudah mengalami Injil di dalam hidupnya, hal itu tidak membuat dia gentar. 那我相信，如果一个真正接受福音、认识福音的人，他不再有惧怕。 Sehingga ada satu slogan Bapak Ibu Saudara ya. 那有这样的一个标 Semakin 语， dibabat, semakin merambat. 那他越加的被鞭策，他就越加的为主火热。 Itulah kekristenan. Semakin dihalangi, semakin bertumbuh kekristenan itu. 你越是不让他发展，他就越发展的厉害。 Tapi ketika dibiarkan, ya, diabaikan, diberikan kelonggaran, seringkali kekristenan menjadi mati. 那如果你给他自由的话，有很多的时候，慢慢的，他就自我消亡了。 Penderitaan, tantangan dalam kehidupan justru semakin meneguhkan untuk kita orang-orang percaya, semakin giat bertumbuh memberitakan Injil dengan tidak ada rasa takut untuk memberitakan kata 生 Tuhan. 活当中的苦难和挑战，反而让我们不再惧怕去传讲主的福音。 Dan kiranya ini yang akan menolong, mendorong kita menjadi orang-orang yang berani. 但愿这信息让我们成为敢于去传讲福音的人， Berani membayar harga untuk sesuatu yang layak kita perjuangkan, yaitu memberitakan 为了 Injil Tuhan. 值得的东西去付出代价。 Memang perlu kita sadari, 但是我们也要意识到， terkadang tantangan hal yang demikian tidak menciutkan iman kita. 那有很多的时候跟我们的信心还是有差距的。 Tapi seringkali tantangan dari dalam, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengerti kita, yang seringkali menciutkan kita untuk kita terus melakukan pekerjaan Tuhan. 但就是我们当中的很多人，反而让我们更加的有力去传讲福音。 Misalnya di dalam pelayanan kita disalah mengerti, 那即便在服事当中，有时候被误解了， disalahpahami, 那不明白我们为什么要做这一件事情， dibicarakan, 然后在背后偷偷的议论。 dinilai secara negatif. 然后用负面的这个评价， Tidak jarang itu bisa melemahkan kita di dalam melayani. 那很多的时候会让我们的服事变得很脆弱。 Kadang di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara ada hal-hal demikian kita alami. 那在我们的服事当中会有这样的事情发生。 Saya pernah mengalaminya. 那我自己也经历过这样的事情。 Ada rasa kadang ingin cuek, udahlah biarin saja. 那有的时候我就说，哎呀，算了，不要去太在意了。 Bahkan tidak jarang kadang pengen lari dari kenyataan itu. 那有很多时候要逃离现实。 Suatu kali waktu saya mempersiapkan ini Bapak Ibu Saudara ya. 当我在预备这个讲章的时候， Nah saya tuh punya Google itu kadang ngingetin foto-foto masa lalu. 那我在谷歌上面的话，就会找到一些我以前的照片， Tiba-tiba muncul foto ini Bapak Ibu Saudara. 然后我就看到这张照片， Mirip atau beda? 长得还像吗？ Badanku dulu tidak begini. 以 Beda ya? 前没有这个样子，以 Dulu 前 badan 那 saya 样 itu，kurus, kecil. Kalau hitamnya masih ya. 以前当然还是黑黑的，但是瘦小。 Saya ingat waktu saya sekolah di pelayaran dulu ya. 那所以当我在读书的时候， Disalahin sama senior hampir setiap hari. 被这个长辈们每一天都误会 Dikerjain senior ya sudah menjadi makanannya. 然后被他们霸凌。 Dikasih kata-kata yang gak enak mulai dari kebun binatang sampai bahasa pasar hampir tiap hari saya dengar. 反正每一天听到的都是污言秽语， Dan saya tahu saya tidak pernah sakit hati pada saat itu. 但是我知道我从来没有因这些言语而心伤。
saya diingatkan, iya ya, kenapa dulu saya nggak sakit hati? Sekarang kenapa saya menjadi orang yang sensitif? 我就问自己，为什么以前我不觉得被伤害了，可是现在却变得越来越敏感了？ Saya kembali mengingat kasih Tuhan mula-mula bagaimana Tuhan menjaga saya bergaul dengan orang-orang yang bukan orang seiman. 我再一次被提醒，上帝保守我与非信之徒一起怎么样去沟通 Artinya 和 kalau dulu 交 Tuhan 流。 mampukan saya, semestinya sekarang Tuhan juga pasti akan memampukan saya. 上帝在以前怎么样保守我，也会在现在和将来继续的保守 Sehingga ini 我。 menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama hari ini. 所以，对于我们每一个人的问题是： Bagaimana dengan kita saat ini? 我们现在处在什么样的境遇当中呢？ Apakah yang sedang kita kerjakan saat ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan untuk kemajuan Injil? 我们现在所做的一切，值得让福音去传讲吗？ Mungkin kita disalahpahami, mungkin kita disalah mengerti, 那可能我们会被人误解、被人误会， karena apa yang kita lakukan. 因着我们所做的事情 Jika。itu untuk kemajuan Injil, tetap kerjakan. 那如果是为了福音的缘故，继续去做。 Mungkin harga diri kita hilang. 那也许我们没有了自我， Itu hanya pandangan manusia. 那只是人的看法 Tapi di 罢了。 mata Tuhan kita tetaplah orang-orang yang berharga. Di 但 mata. 是在上帝的眼中，我们永远是他的同人。 Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. 比如在每日的生活当中， Bagaimana kehidupan kita sehari-hari hari ini? 我们每一天的生活是怎么样度过的呢？ Apakah kita sedang mengerjakan sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan? 我们现在所努力追求的东西与福音相称吗？ Dalam bekerja mungkin, 在我们的工作当中， dalam kehidupan berumah tangga 在 mungkin, 我们的家庭生活当中， dalam pelayanan 在 mungkin. 我们的服饰当中， Kadang ada banyak hal saudara kita diharapkan hidup sesuai dengan apa yang orang mau. 那因为有很多的时候，我们被要求按照别人的要求去生 Kita bisa 活。 putus asa akan harapan orang itu. 那我们也不能因为别人对我们的盼望和要求而感到失 Jika 望。 hanya untuk kepentingan orang lain mungkin kita tidak perlu perjuangkan. 那如果只是为了别人的重要性的话，也许我们没有必要 Tapi 去 jika itu 努 untuk 力。 kemajuan Injil, kita layak untuk 但是 memperjuangkannya. 如果是为了福音的缘故，那我们就要去努力奋斗。 Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. 那比如说，在我们每日的生活当中， Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari orang bisa melihat bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita? 人可以透过我们的生命看到有耶稣在当中做工， Sebagai surat yang terbuka. 是一封敞开的书信。 Saya itu heran loh sama dia. 那我非常的对这个人感到很惊叹。 Disakiti yang gak membalas menyakiti. 虽然我们用各种方法去伤害他，但是他不 Dicurangi 觉 ya 得伤 tetap 害。 berbuat baik. 虽然我们做了很多的恶事，但他从来不以恶报恶， Itu tidak mudah saudara. 这是不容易做的事情。 Tapi jika itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, mari kita lakukan. 如果这是上帝要我们做的事情，那我们就去好好的做。 Dalam kehidupan berumah tangga mungkin. 无论是在我们的家庭生活当中， Sudahkah kita menjadi seorang ayah yang baik buat 我 anak-anak? 们是否已经成为了孩子信心的榜样？ Sudahkah kita menjadi seorang suami yang baik bagi seorang istri? 那我们是太太的好丈夫， Sebagai seorang istri, sudahkah kita menjadi istri yang baik buat suami kita? 我们作为太太的是否已经是我们丈夫最好的另外一半？ Sebagai seorang ibu, sudahkah kita ibu yang baik buat anak-anak kita? 作为母亲，我们是否给孩子有信 Sebagai 心的 seorang 榜样？ menantu, sudahkah saya menjadi menantu yang baik bagi mertua saya? 无论是媳妇还是女婿，对于岳父岳母或者是
公公婆婆，我们是否给他们有好的榜样？ Sudahkah saya menjadi mertua yang baik juga buat menantu saya? 那我是否对于女婿或者媳妇，做了好的这个岳父岳母或者是公公婆婆？ Kadang kita bisa kecewa terhadap mereka. 有很多时候我们对他们很失望， Ketika kita diperlakukan tidak baik. 因为他们对我们不好。 Tapi jika apa yang mereka lakukan kepada kita dan kita menerimanya, 那如果他们向我们做的，我们全盘接纳。 karena kita sebagai anak Tuhan dan kita rindu melalui kesaksian hidup saya mereka dimenangkan, 因为耶稣的缘故，我们所做的一切是他们能够得救。 kenapa tidak? 为什么不去做呢？ Tidak sedikit mertua dimenangkan oleh menantunya karena menantunya yang mengasihinya. 那有很多的公公婆婆和岳父岳母，因为女婿或者媳妇的好见证而 Tidak 成为了 sedikit 基督 menantu 徒。 yang tidak percaya kepada Yesus 那有很多的媳妇或者女婿原本是不信主 karena 的， melihat mertuanya yang begitu mencintai Tuhan dan nyata dalam kehidupan keluarga memenangkan menantunya. 因为他的岳父岳母或者是公公婆婆的好见证，他最后接受了耶稣。 Saudara, ini layak untuk kita perjuangkan. 这是值得我们去做的一件善 Rasul 功。 Paulus mengajarkan menjadi seperti supaya orang dimenangkan. 所以使徒保罗告诉我们，要让我们成为耶稣的样式，以至于身边的人得救。 Saya berjumpa dengan satu menantu begitu. 那我有遇到一个，姐位都作为 Menantu perempuan. 媳妇，还有碰到一个媳妇， Dia sering disalah mengerti oleh mertuanya. 她的这个婆婆啊，常常就是误会她， Disalahpahami. 那对她就是反正错误的理解。 Bahkan pernah tempat alat memasak nasi itu ya disimpan di kamar. 那也导致于就是这个电饭煲被她的婆婆放在房间里锁起 Sering 来， diadu dengan anaknya laki-laki bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh menantunya. 然后常常对她的儿子说媳妇有多么的不好。 Nggak tahan sebenarnya. 说实话啊，她的内心是很难过的。 Tapi karena dia rindu memenangkan mertuanya ini, dia jalani semuanya. 但是因为她想把福音传给自己的婆婆，所以她就信心满满的去走这一条苦路。 Bahkan sampai mertuanya ini sakit, 那有一次她的这个婆婆就生病了， menantunya ini juga lah yang merawatnya. 然后这个媳妇照样去看顾她， Sampai suatu kali mertuanya menyadari apa yang dia lakukan. 然后一直到这个婆婆有一天意识到她所做的一切， Melihat apa yang menantunya lakukan membawa dia rindu mengenal siapa yang membuat dia seperti itu. 然后她就很渴慕去想知道她媳妇里面信的那个到底是谁，她想知道。 Puji Tuhan di ujung akhir hidupnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. 感谢主，在她生命的末了，她接受耶稣作为她个人的救主， Tidak mudah memang. 的确是不容易。 Jika untuk kemajuan Injil, kenapa tidak untuk kita lakukan? 但是如果是为了福音的缘故，为什么不做呢？ Dalam Filipi 1 ayat 27. 在腓立比1章的27节这样说。 Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. 只要你们行事为人与基督的福音相称， Kita bisa mengerjakan ini semua ketika Injil itu masuk dalam hidup kita dan mempengaruhi hidup kita. 我们能够这样做，唯有当福音被我们活化出来的时候， Kita akan memperjuangkan sesuatu memang yang layak untuk diperjuangkan, untuk Injil diberitakan. 因为我们所努力去追求的是值得我们付出的。 Hidup yang dipengaruhi oleh Injil akan senantiasa membawa Injil juga kepada orang lain. 被福音更新的人会一直持续不断的带领他人归向主的福音。
Sudah sejauh manakah Injil itu hari ini mempengaruhi kehidupan kita? 福音对于我们今天的生活有多深的影响呢？ Itu akan nyata dalam ekspresi kehidupan dan pelayanan kita. 会在我们的生活和我们的服事与工作各方面彰显出来。 Dan kiranya setiap kita senantiasa tetap berdiri teguh di dalam Dia. 让我们每一个人在他的里面始终刚强持守。 Kiranya Allah Roh Kudus menolong, memampukan kita semua. 圣灵帮助我们每一个人有力有能去做他要我们做的事情。